Assalamualaikum, selamat datang ke channel saya, iaitu Suka Hati Aku Channel, dalam rancangan cerita seram dari internet. Can you see me? Hello? Can you find me? Can you find me? I'm here. Behind you, look. Behind you. I'm behind you. I am right behind you. Don't be Okey, apa khabar kawan-kawan semua di sana? Semoga anda semua sihat-sihat sejahtera. Cuaca sekarang pun boleh tahan, sekejap sejuk, sekejap panas ada masa sejuk, ada masa panas. Okey, macam biasa, cerita yang akan saya ceritakan kepada anda semua 4 cerita daripada saya yang I will share with you guys. Jadi cerita yang pertama, cerita ini datangnya dari saudari Nana. Jadi cerita dia begini Kejadian ini berlaku kira-kira pada tahun 2021. Pada suatu malam, saya balik lewat lepas lepak dengan kawan-kawan. Sesampainya di blok rumah saya pun naik lift lah. So dia naik lift, dia tekan butang lift tu kan, naik rumah dia. So dah sampai kat tingkat rumah dia tu, keluar je lift tu, di depan lift rumah saya ada sebatang pokok yang besar. Selalu sangat saya dengar suara bisikan seperti nak memeranjatkan saya. Saya selalu mendengar suara-suara dari makhluk gaib ini kerana ayah saya merupakan seorang yang hijabnya terbuka. Oleh sebab itu, mungkin saya hanya dapat mendengar suara-suara ini disebabkan mewarisi kebolehan ayah saya. Balik kepada cerita saya. Selepas sahaja saya keluar daripada lift dan berjalan di koridor rumah saya, tiba-tiba mata saya seakan ditutup. Hanya nampak sama-sama sahaja. Terasa seolah-olah seperti ada sesuatu yang cuba hendak memegang bahu saya. Saya berasa terkejut dan di hujung ekor mata saya nampak ada satu makhluk yang sangat tinggi dan hitam sedang berdiri di belakang saya. Saya tidak endahkan dan terus berjalan balik ke rumah. Nasib baik kerana mak saya berada di ruang tamu menunggu saya dan abang saya balik. Selain daripada gangguan pada hari tersebut, saya sering mendengar bunyi-bunyi seperti orang berjalan di koridor rumah saya berkali-kali, sehingga ianya mengganggu saya. Saya pernah memberitahu pada mak tentang hal ini, dan mak saya beritahu yang ayah saya pernah nampak terdapat satu makhluk seperti monyet yang besar. Senang cakap macam goblin. Macam goblin gitu di kawasan pokok di luar lift itu. Nana ni seorang yang boleh mendengar benda-benda gaib ni Jadi saya nak share sikit. Kakak saudara saya pun boleh nampak benda-benda gini. Dia pun ada macam third eye gitu. Saya ingat lagi cerita tentang kakak saudara saya tu. Waktu tu dia kerja dekat massage spa sana lah. Saya tak ingat kat mana. And dia nampak benda tu duduk dalam salah satu bilik tempat massage tu. Tapi dia tak lari, tak apa, cuma dia nangis je lah. Jadi balik pada cerita Nana tadi, nasihat saya kepada Nana lain kali janganlah balik malam-malam sangat, kalau dah tahu tempat macam gitu kan. Okay, itu cerita yang pertama. So cerita yang seterusnya, cerita yang kedua, cerita itu cerita yang seterusnya datang daripada saudara Hairi. Ceritanya bermula begini. Kisah saya ni berlaku pada tahun 2021. Oh, sama juga 2021. Jadi nampaknya dalam tahun tu memang ada macam-macam yang terjadi
Selepas saya habis bekerja sebagai GrabFood delivery rider, waktu tu dalam pukul 10 lebih malam, saya pun bermalam di rumah ayah saya. Rumah ayah saya ni adalah rumah sewa atau dipanggil satu bilik satu hall. Ayah saya tidur di bilik sementara, saya tidur di ruang tamu. Sesudahnya selesai makan, mandi, saya pun borak-borak lah dengan ayah saya. Saya pun bentangkan tilam di ruang tamu untuk saya nak standby tidur. Dengar lagu dulu, baru dia tidur lah. Lampu rumah semua pun telah dimatikan. Saya pun baring telentang sambil mendengar lagu menggunakan earpiece untuk melayukan mata saya. Dan pada masa tu jam menunjukkan dah pukul 12.30 malam. Beberapa minit kemudian, saya rasa diri saya semakin hilang di pertengahan alam tidur dan sedar. Ini orang panggil sleep paralysis. Ya. So, siapa tahu makna ni, tahu je lah ya. Di situlah berlakunya apabila saya terlihat sosok makhluk pontianak yang tingginya 2 meter lebih dan besarnya lebih besar daripada manusia. Rambutnya panjang, kerinting, menutupi mukanya berpakaian putih dan berpenuhi tanah. Berdiri di luar tingkap. Cekak tu hanya berdiri tegap memandang ke arah saya. Saya tercengang, menggigil ketakutan. Saya tidak boleh gerakkan badan saya ataupun mengatakan apa-apa, seolah diri saya ni telah pun dikunci. Tingkap rumah saya pun diretak-retakkan seperti makhluk itu hendak masuk ke rumah dan menyerang saya. Pada masa itu, saya rasa panik sangat-sangat. Sambil berkata, "Ya Allah, kenapa aku tak boleh lafazkan ayat-ayat suci ni, ya Allah?" Makhluk itu semakin mengganas dan tingkap diretakkan dengan lebih laju. Tapi akhirnya, syukur Alhamdulillah, saya dapat juga melafazkan perkataan Allah. Tingkap rumah seolah-olah dipasang semula dan makhluk itu pun lesap dan saya pun boleh mula bergerak seperti biasa. Tapi yang hairannya, saya tidak rasa seperti saya ni tidur, kerana saya confirm that time saya masih sedar lagi. Bila benda tu kat luar, saya sedar lagi. Confirm plus chop dia kat situ. Jadi adakah ini permainan minda ataupun memang makhluk itu benar-benar berada di situ untuk menyerang saya? Adakah itu permainan minda ataupun memang makhluk itu benar-benar ingin menyerang saya? Jadi macam mana ya? Okey. Saya nak highlightkan maksud yang tadi saudara Hairi katakan separuh sedar tu. Sleep paralysis ni macam kita tidur kena hempap. Kita tak boleh nak gerakkan badan, tapi kita sedar dan nampak apa yang berlaku di situ. Jangan biasakan tidur tegap, lentang gitu Pasal apa? Takut ada benda hempap. So, saya rasa itulah sleep paralysis. Jadi, para pendengar yang dihormati sekalian, itulah kisah Encik Hairi tadi Terima kasih Encik Hairi kerana kongsi, dan terima kasih juga Nana kerana kongsi cerita anda kepada saya. Okey, sekarang saya dah baca 2 cerita. Sekarang kita akan rehat seketika dan layan lagu yang akan saya putarkan selepas ini. Jadi kepada anda yang belum subscribe, tolong subscribe, tolong share, tolong like. Jumpa lagi lepas ni
Okey, hai. Selamat kembali ke rancangan Cerita Seram dari Internet. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan cerita yang seterusnya. So, cerita yang seterusnya dikirim oleh saudara Dan. Macam Dan. Hang sihat Dan, okey ya? Siap dengan tajuk lagi. Tajuknya ialah Pembalasan si Kucing Buta. Kisah ini berlaku apabila saya di sekolah rendah darjah 3. Mak saya merupakan seorang yang suka piara kucing. So dalam rumah dulu kucing penuh. Sana sini semua kucing. Macam-macam kucing ada. Malangnya pada suatu hari, jiran saya membuat aduan kepada pihak NEA. So NEA itu maksudnya National Environment Agency, ataupun kalau dalam bahasa Melayu, Agensi Alam Sekitar. Jiran dia membuat aduan kepada pihak NEA ni pasal ada najis haiwan dekat rumah jiran dia tu, dekat halaman rumahnya tu. Sesiapa yang memelihara kucing pastinya tahu membezakan najis kucing dan anjing, betul tak? Tetapi jiran kami tetap menuduh bahawa najis di halaman rumahnya itu merupakan najis kucing yang datangnya daripada rumah kami. Mak saya memberitahu pihak NEA bahawa kucing-kucing kami tidak pernah keluar rumah dan hanya tinggal di dalam rumah sahaja. Tetapi mereka tak kisah. Mereka kasih notis selama seminggu kepada kami untuk melepaskan kucing-kucing tersebut. Jika kami tidak meneruti perintah tersebut, kami akan didenda sebanyak $10,000. Dengan tidak membuang masa, kami memberi separuh daripada kucing-kucing kami kepada saudara dan kenalan kami, dan selebihnya kami lepaskan di pasar berdekatan dengan rumah. Kami berasa sangat sedih, tetapi menganggap bahawa tidak ada rezeki lah kan. So, macam yelah, tak ada rezeki untuk jaga kucing-kucing tu kan. Pada hari Sabtu berikutnya, kami sekeluarga telah pergi ke kenduri kahwin. Selesai saja majlis, kami pun pulang ke rumah. Sampai saja di rumah, kami nampak jiran kami sedang marah-marah kepada jiran yang lagi satu lah. So, jiran ni marah-marah dengan jiran lagi satu. So, diorang gaduh. Jiran kami, so jiran dia lagi satu tu pun pencinta kucing juga. Nama dia Uncle Ong. Saya ulangi Uncle Ong, bukan Uncle Long. Sebelum jiran saya masuk ke rumah dan menghempaskan pintu, dia berpesan kepada Uncle Wong untuk memberitahu kami sekeluarga yang kucing yang kami lepaskan balik ke rumah dan duduk di tempat kasut rumahnya. Dia tidak suka dan menyuruh kami melepaskan semula kucing itu. Dan kalau kita tak buat, tahulah nasib kita macam mana nanti. So dia cakap macam gitulah kat kita orang. Kucing yang datang semula ke rumah ialah Mary, the one-eye Persian. So kucing Parsi ni Kami memberikan nama tersebut kerana kucing itu mempunyai satu mata sahaja. Oh, okey. Faham. Mak saya memberi Mary makan dan minum dahulu sebelum ayah saya melepaskan semula Mary di pasar berdekatan rumah kami. Pada waktu malam, saya tersadar dari tidur jam 3 pagi. Saya ternampak ada cahaya berwarna merah dari luar tingkap bilik saya. Saya ingatkan ada orang sedang bermain api di luar. Saya pun terus melihat luar tingkap rumah saya. Apabila saya keluar, saya tengok tak ada pun api tadi. Tak ada apa-apa pun. Tetapi seluruh koridor di luar rumah berwarna merah. Dan terdapat satu makhluk yang berdiri betul-betul di hadapan bilik saya. Rupanya seperti Fatimah Rockers.
Rambutnya putih dan panjang paras pinggang. Mukanya hodoh dan mempunyai taring yang panjang. Tatapan mata saya hanya bertumpu pada tangannya. Makhluk itu sedang memegang jantung yang masih berdegup. Saya merasa ketakutan lalu kembali ke katil dan menyalakan lampu di sebelah katil saya. Saya memaksa diri untuk tidur sambil menyeliputi diri saya dengan selimut. Pada keesokan paginya, saya ingin memberitahu kepada mak saya tentang apa yang saya nampak semalam. Saya berjalan ke dapur dan melihat mak saya dalam keadaan sedih. Mak saya memberitahu yang dia terjumpa kucing kami, iaitu Mary, telah mati di dalam longkang sewaktu dalam perjalanan ke pasar. Kami sekeluarga berasa amat sedih atas apa yang berlaku. Tidak lama kemudian, kami mendapat berita bahawa jiran kami yang tidak suka pada kucing itu turut mati di dalam tidurnya semalam. Yang menjadi tanda tanya kepada saya ialah, makhluk apakah yang saya nampak semalam dan adakah ini ada kaitannya dengan kucing kami yang bernama Mary? Okey, bagi saya ending dia very sedih lah. Lagipun maklumlah, kita Melayu ni memang kita ni banyak sayang kucing tau. Ramai yang sayang kucing. So yang Cina-Cina ni semua banyak suka anjing. Tapi yang paling saya bingit sekali, bila dorang simpang anjing kat rumah boleh pula tak ada komplain apa-apa Berak merata tempat dekat bawah blok, kadang-kadang dekat tempat lain semua boleh. Bila pak kucing dia, alamak, kesian si Mary tu. Sayangilah kucing, kerana kucing adalah kesayangan Nabi. Yes. Saya sayang kucing tau. Just nak kongsi je. Okey, ni cerita yang terakhir yang saya akan bacakan. So, cerita yang nombor 4 lah. Cerita yang terakhir ini dikirim oleh saudara Ilyas Rashid. Ilyas Rashid. Yeah. Kau biarkan ku. Yeah, okey. Dah cukup. So, dan ceritanya bermula begini. Cerita yang nak saya kongsikan ini terjadi di tempat port lepak saya dan kawan-kawan. Waktu itu saya berumur 17 ke 18, tak silap saya lah. Kita namakan tempat port lepak kami itu Mushroom, kerana tempat kami lepak tu ada sebuah pondok dan pondok itu berbentuk cendawan. Salah seorang kawan kami namanya Rosie, bukan nama sebenar tinggal daerah situ lah. So blok dia tu betul-betul depan pondok tu. Rosie tinggal tingkat 2. So kalau dari tingkap boleh nampak kita orang semua tengah lepak-lepak. Apa yang saya ingat, masa tu saya dan kawan-kawan yang lain sepakat untuk berjumpa dalam jam 3.30 petang. Jadi bila dah jumpa, kita pun happy-happy, borak-borak, ketawa-tawa. Maklumlah lepak kan. Jadi bila dah lepak dengan kawan-kawan, tahu-tahulah dah tak reti siang dan malam. Hari pun semakin gelap. Terdengar bunyi azan dari rumah Rosie. Setiap kali nak maghrib, ibu dan bapa Rosie akan sentiasa buka radio dan tunggu masuk waktu. Jadi selepas habis bunyi azan, adik Rosie pun turun ke bawah untuk panggil kakaknya pulang. Sebab parents Rosie dah mula membebel. So bapak dia dah bising Hey, dah maghrib, tak reti nak balik ke apa? Dah pukul berapa? Kata bapanya lah konon. Sebaik sahaja adik Rosie mengajak Rosie pulang, mukanya berubah pucat. Walaupun dah diajak balik, tapi Rosie masih ingin lepak dan menyuruh adiknya tunggu dan lepak dengan mereka sekali. Orang panggil balik, kau pula suruh adik kau turun lepak sekali. Aduh, susah. Tiba-tiba
Masa tengah lepak tu, saya ternampak satu susuk tengah duduk di sebelah adik Rozi. Makhluk itu duduk sambil mengayun ke depan dan ke belakang. So dia macam makhluk itu berambut panjang seperti Fatimah Rockers. Wah, nak hari banyak cerita Fatimah Rockers So nari Fatimah Rockers dalam Tauhid kan Tak lama kemudian kami semua pulang ke rumah. Dan barulah adik Rozi menceritakan yang dia ternampak apa yang saya nampak di tempat lepak tadi tu. Tapi malangnya, pada malam tu saya pula diganggu. Saya rasa sakit perut yang teramat sangat. Saya ingatkan saya mengalami sakit perut yang biasa atau mungkin sembelit. Tetapi sakit perut ni berlarutan sehingga keluarga ikhtiar untuk panggil ustaz untuk membantu. So ustaz tu bantu. Rupanya ada makhluk yang masuk ke dalam perut saya. Alhamdulillah, saya sembuh selepas mendapat bantuan daripada ustaz tu. Selepas saya sembuh, saya mendapat tahu bahawa kawan-kawan saya yang lepak bersama saya pada hari itu turut terkena benda yang sama. Kami semua terkejut dan bingung. Kenapa kami semua terkena gangguan? Sejak dari itu, kami tidak lagi lepak di tempat itu. Kami lepak di tempat lain, tapi berdekatan dengan tempat itu. Sekian, itu saja cerita saya. Kesimpulannya, kita nak lepak tu boleh, tapi agak-agak bila time maghrib gitu kan, dah nak time maghrib balik. Pasal time maghrib, waktu tu kita solat. Dan waktu tu juga setan berkeliaran, bermain-main dekat luar sana. Jadi ingatlah, jangan main-main time maghrib ni. Okey? Pada yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kongsi. Pada yang belum subscribe, sila subscribe. Jangan lupa tekan butang notification di sana ya. Cerita yang saya sampaikan tadi, ianya hanya sekadar hiburan saja. Jadi kebenaran dalam cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, hanya pengirim dan Allah SWT saja yang tahu kisah benar ini. Jadi kalau korang ada cerita-cerita seram, boleh share dengan saya dekat Instagram ceritaseram_SG. So sampai di sini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.